Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana, jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka, EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita, Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch, Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati, baru-baru ini ada mesyuarat yang diadakan di antara kepimpinan GRS bertarik 1 Oktober malam, diadakan di kediaman rasmi Ketua Menteri Sabah Haji Jinur di Srigaya. Nah, saudara-saudara, setelah mesyuarat ini diadakan di antara kepimpinan GRS, kita tertanya-tanya apa keputusan terkini. Bukan sahaja berkaitan dengan pembubaran DUN Sabah, tetapi berkaitan dengan apa status dalam parti GRS hari ini. Nah, saudara-saudara, ada dapatan terkini saya kongsi kepada Anda. Kali ini, sebelum ini kita mendengar kenyataan daripada Presiden STA Jeffrey Kitingan berkaitan dengan cabaran beliau kepada Putrajaya dan juga GRS. Dan yang terkini 2 Oktober, Kitingan bawa STA tinggalkan GRS. SAPP dijangka ikut jejak. Adakah ini adalah salah satu keputusan yang dicapai melalui meeting di antara kepimpinan GRS bersama Ketua Menteri Sabah itu? Oke, sebelum saya teruskan, saya kongsikan kepada Anda. Ini adalah terapi imun ataupun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang dan apa saja jenis penyakit yang Anda alami. Mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sakit pinggang, sakit bahu, kencing manis, kolesterol, darah tinggi, dan macam-macam lagi. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang terapi imun. Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. STA Sabah, Parti Solidariti Tanah Airku, dijangka keluar meninggalkan GRS susulan pertemuan tertutup selama 3 jam antara pemimpin parti itu malam tadi. Di mana malam tadi maksudnya pada 1 Oktober. Parti Maju Sabah SAPP juga berkemungkinan akan menyusul dengan kedua-dua pihak, dijangka memuktamadkan keputusan mereka dalam masa terdekat. Presiden STA Sabah Jeffrey Kitingan yang sebelum ini memberi amaran akan meninggalkan GRS jika terlalu banyak kerusi negeri diberikan kepada sekutu persekutuan Pakatan Harapan, mengesahkan pagi Kamis bahwa partinya sudah membuat keputusan. Ya, kami sudah buat pendirian. Sangat jelas katanya ketika dihubungi. Tiada kira-kira angka. Mereka coba memujuk kami, tetapi tiada pertengkaran. Ia berlangsung dengan secara baik dan hormat, penuh hormat. Presiden SAPP Yong Tek Lee ketika dihubungi berkata, dia akan menunggu pengumuman rasmi daripada STA sebelum mengumumkan langkah seterus partinya. Adakah dengan ini GRS dan SAPP 90% akan keluar GRS? Persoalannya, kalau STA dan SAPP keluar, adakah mereka akan membentuk gabungan baru yang bakal menggegar PRN 17 Sabah? Ataupun mereka sebenarnya keluar daripada GRS
lebih menjadikan parti mereka dalam keadaan yang susah nak menang dengan bertanding sendiri. Nah, itu menjadi persoalannya. Melainkan STA ataupun SCPP ataupun kedua-duanya mengadakan kerjasama mungkin dengan warisan, mungkin juga dengan AMNO Sabah, BN Sabah. Nah, kita tidak tahu. Apapun, ini menunjukkan bahwa ada konflik dalaman JRS. Pada pendapat saya lah, pada pendapat saya mungkin ada beberapa perkara yang kita pun tidak tahu, perkara dalaman parti yang membuatkan Jeffrey dan SAPP, STA dan SAPP bertindak nak tinggalkan JRS. Menurut Anda, saudara-saudara, adakah ini akan menjadi penyebab kepada kekalahan JRS pada PRN 17? Dah hampir PRN 17, kita dengarlah pula berita begini. Saudara-saudara, apa komen Anda? Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus bersama di dalam channel ini. Kepada baru, saya mengucapkan selamat datang. Tuan-tuan, antara berita yang menggemparkan kita, yang melibatkan nama ataupun kes berprofil tinggi, antaranya adalah pelucutan uang RM169 juta yang terkait dengan bekas Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri Yaakob dan bekas pembantunya. Jumlah yang begitu banyak RM169 juta. Bila tiada bantahan daripada kedua-dua individu, akhirnya RM169 juta ini disita ataupun dilucutkan, maafkan saya, dilucutkan. Nah, ada yang mulai bertanya, adakah dengan ini Ismail Sabri, walaupun RM169 juta ini dilucutkan, adakah Ismail Sabri masih dicop sebagai orang yang berisiko untuk ditangkap? Adakah siasatan masih berjalan? Adakah Ismail Sabri berisiko untuk hilang kuasa? Nah, macam-macam lah pertanyaan. Nah, saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda satu keputusan terbaru, satu lagi keputusan terbaru daripada SPRM. Tapi sebelum itu saya perkenalkan kepada Anda terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, sakit pinggang, sakit bahu, kencing manis, diabetes, kolesterol, darah tinggi, gout, gastrik, dan apa saja masalah penyakit yang Anda alami. Mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Meningkatkan, mendidik, dan menyeimbangkan sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Kes Ismail Sabri. SPRM tunggu keputusan AGC. Jadi kalau AGC bagi keputusan, SPRM akan membuat pengumuman lah. Jadi SPRM pun menunggu keputusan daripada AGC. SPRM menegaskan pihaknya kini menunggu keputusan Jabatan Peguam Negara berhubung sama ada pertuduhan terhadap bekas PM Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan diteruskan atau sebaliknya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kuasa untuk menentukan pendakwaan sepenuhnya terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Peguam Negara. Saya hanya menunggu daripada Peguam Negara sama ada kes itu akan diteruskan untuk pendakwaan atau tidak. Itu sahaja. Terpulang kepada beliau, Peguam Negara. Tetapi bagi pemulihan aset, kita SPRM sudah menjalankan tugas dan kesemua aset berkenaan sudah dipulihkan. Menurut kenyataan SPRM, ketika ditemui pada majelis sambutan ulang tahun SPRM ke-58 di Puspanitapuri di Putrajaya. Terdahulu, Mahkamah Session KL memerintahkan wang tunai lebih RM169 juta milik Ismail Sabri dilucutkan hak kepada Kerajaan Malaysia. Hakim Suzana Husin membuat keputusan itu selepas timbalan pendakwa raya SPRM Mahdi Abdul Jumaat selaku pemohon memaklumkan tiada pihak ketiga tampil menuntut harta tersebut. Mahkamah sebelum ini merekodkan bahwa Ismail Sabri dan bekas setiausaha politiknya Datuk Muhammad Anwar Muhammad Yunus tidak berhasrat mencabar
permohonan SPRM. Nah, saudara-saudara, antara persoalan yang timbul selepas isu ini adalah adakah Ismail Sabri bakal dipecat letak jawatan daripada setiap jawatan yang ada, dan juga keahliannya dalam Parti UMNO Barisan Nasional. Nah, akhirnya semua ini menjadi persoalan. Apapun, kita berdoa yang baik-baik, semoga semuanya dalam keadaan yang baik.